Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam program IDOF oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Kerang sentiasa mendapat permintaan yang tinggi di pasaran Malaysia. Jabatan Perikanan Malaysia telah menjalankan usaha bagi meningkatkan pengeluaran kerang di negara kita. Untuk memastikan peningkatan pengeluaran kerang direalisasikan, Jabatan Perikanan Malaysia telah melaksanakan kajian oseanografi pantai sejak tahun 2007 sehingga 2017 di beberapa lokasi di perairan Malaysia bagi mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk ternakan kerang. Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) telah melaksanakan projek perintis pembinaan arohan skala besar di perairan Lekir Perak. Projek ini telah mula mengeluarkan hasil pada tahun 2018. Mari kita ikuti informasi mengenai projek arohan benih kerang. Perairan Lekir ini adalah perairan yang mempunyai lumpur-lumpur halus dan juga dipanggil perairan Lekir kawasan yang berteluk. Berteluk ni maksud dia air yang tenang lah, arus tak kuat. Yang penting tu di kawasan dia berlumpur sesuai untuk kehidupan kerang-kerangan lah, utamanya kerang tadi. Dan yang penting lagi di Lekir ni kita dapat untuk menjadikan kerang biak, dia kena ada dua faktor. Faktor kejutan suhu air ataupun yang keduanya ada faktor kejutan salinity, kemasinan air. Di Lekir ni dapat dua faktor tadi. Itu yang katakan mengapa kebun ni kita buat di Lekir tadi, sebab dia pertama keadaan struktur dia punya muka bumi dia berlekuk tadi yang tenang, yang pantai berlumpur, dan juga dia ada dua faktor pembiakan kerang tadi secara arohan. Itu yang kita utamakan Lekir tadi. Dari segi kajian dibuat oleh FRI juga menunjukkan perubahan ataupun pergerakan arus di kawasan tersebut amat sesuai, dan juga kajian menunjukkan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan kerang itu menunjukkan kawasan yang subur. Dan analisis yang dibuat oleh pihak pendidik menunjukkan kawasan SSFA, SIIS dan SSIG di kawasan tersebut disebutkan pasti dan cukup strategik adalah kawasan di kawasan Teluk Lekir. Kalau kita buat kejatuhan benih, kita nak benda tu lestari. Maksud dia setiap tahun ada benih jatuh. Jadi bila nak benih jatuh, kita perlu induk yang baru juga. Maksud dia induk yang kita tabur 2018 tu, mungkin dia punya lifespan dia, jangka hayat dia selama 3 tahun. Mungkin 2021 induk tadi pun dah, orang kata dah tua lah kan, kita kena letak induk baru. Jadi kalau kita tak keluar ke induk ataupun kerang dewasa, di mana kita dapat induk? Itu yang kita dapat konsep tadi. Bila ada benih, kita hendak nelayan situ bela kerang tadi. Jadi kita buat konsep kita buat lot-lot kebun tadi. Kita bagi nelayan tadi. Jadi maksud dia nelayan yang betul yang berpendapatan rendah dan yang sampai ni berpeluang dapat ternak kerang tadi. Kita buat lot-lot tadi, satu lot tadi 21 hektar, share dengan 8 orang. Kita buat hampir 20 lot. Jadi ramai nelayan yang boleh melibatkan diri dalam penternakan kerang. Kerang dia benih dia ambil ke tepi pantai. Dia just tabur saja dekat lot dia. And then mungkin dalam 6 bulan, 8 bulan dapat kerang dewasa, dia boleh jual. Ini sebahagian daripada kerang dewasa tu mungkin kita ambil lah, tabur balik ke tempat yang kita kawasan arohan tadi. Dan yang pertama tu memang kita dalam konsep nak laksana tu kita banyak kekangan dengan penolakan daripada ada orang yang bangkang, dan setahun lebih kita duk selesaikan isu tadi. Ada yang tak, ada yang tak nak, ada yang katakan itu kawasan kami memuka lah, banyak isu lah. Akhirnya sekali nelayan dapat menerima tu, kita buat, and then dan kita okey lah, dia nampak ke depan dia. Sebab yang mula ni kita bila kita introduce kebun kerang, bagi dia macam tadi saya kata, dia nampak baik jual benih, easy money, dapat duit yang dekat lagi mudah daripada dia ternak tu. Saya kata boleh, tapi sampai bila benih tu akan ada selagi you tak letak induk. Jadi dia nampak kesedaran tu, nampak kepentingan ternak kerang untuk kerang dewasa. Potensi kebun kerang Lekir adalah sangat besar, di mana projek ini telah memberi peluang pekerjaan dan peluang peningkatan ekonomi yang nyata kepada peserta dan juga nelayan di sekitar Teluk Lekir ni. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, pendaratan kerang, benih kerang untuk Lekir saja bagi tahun 2020 sekitar 10 juta dengan pendaratan benih sebanyak 1,200 metrik tan. So nilai ini mencadangkan bahawa projek ini telah berjaya menghasilkan benih yang banyak, mapan, dan benih ini digunakan untuk tujuan ternakan di Lekir
dan sebagainya dijual ke lokasi lain, negeri-negeri lain. Berdasarkan kepada dapatan kajian mencadangkan bahawa model pembenihan aruhan kerang model SISG, SSFA dan SISS di Lekir ni boleh dikembangkan dan diguna pakai di negeri-negeri lain. Kajian ini masih lagi berlangsung dan kita sedang aplikasikan di negeri lain, iaitu di Johor dan juga Selangor dan akan datang di Pulau Pinang. Dapatan kajian ini membolehkan kita memperbaiki industri kerang di negara ini dari segi pendaratan kerang dewasa dan juga pendaratan benih yang mapan dan malar bagi keperluan industri kerang negara keseluruhannya. Apabila pembenihan berlaku, kawasan tersebut telah menjadi tumpuan. Sama ada tumpuan untuk mengambil benih dan juga tumpuan rekreasi. Rekreasi ini di hujung-hujung minggu, di mana kebanyakan orang-orang di sekitar Manjung dan juga Ipoh, mereka ni kemungkinanlah saya kata kebanyakannya berasal dari Lekir juga. Jadi mereka akan turun untuk mengutip kerang di Tanjung Kepah secara bebaslah, bukanlah untuk jualan, untuk rekreasi makan dan dia pencuci dia memasak. Itu mana salah satu impak dia tarikan. Lagi satu faedah yang terdapat daripada projek ini, di mana kita menubuhkan 3 MyKP. Okey, 3 MyKP, satu MyKP Sungai Tiram, yang kedua MyKP Parit Ajedolah dan yang ketiga MyKP Kampung Kayan. Di mana 3 MyKP ni kita akan bangunkan 3 jeti pendaratan kerang. 3 jeti pendaratan kerang utamalah kita kata. Di mana kita menyediakan kemudahan melalui MyKP tadi ni. Dan juga aktiviti pemprosesan, aktiviti hiliran, pemprosesan kerang, sama ada kita wujudkan jualan isi kerang ataupun melibatkan kraft daripada kulit kerang. Jadi banyak manfaatnya buat nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan daripada nelayan sebagai nelayan tadi ke laut hanya memuka ikan atau memuka udang, pendapatannya orang kata tak seberapa lah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Apabila tertubuhnya projek kebun kerangnya tadi, jadi di situ untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Meningkatkan pendapatan nelayan tadi, jadi orang kata di sambil-sambil nelayan muka ikan, muka udang tadi, di situ dia ada projek menternakkan kerang untuk meningkatkan pendapatannya. Jadi alhamdulillah lah apabila ada projek ni, nelayan dapatlah orang kata dulu orang kata ibarat kaih pagi makan pagi lah ni, orang kata alhamdulillah. Kami juga dapat menambah sumber pendapatan kami. Selama ni kami mengharapkan daripada hasil laut seperti ikan dan siput saja. Akan tapi bila adanya kebun kerang Lekir ini, bermakna penambahan pendapatan kami ini lagi orang kata meningkatlah. Di sini yang kami nampak dan sekarang pun dah nampak hasil dia lah. Di situlah bagi saya lah. Di sini saya mengucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih lah pada pihak-pihak yang terlibat, terutama ketua pengarah projek kami yang banyak memberi dukungan dan sokongan dan tunduk ajar kepada kami sebagai peserta ni untuk memajukan projek kami daripada kita tak tahu apa sehingga kami mendapat macam orang kata pengalaman menternak kerang dan menjaga dia sehingga orang kata mengeluarkan hasil, bagi mendapatkan hasil yang tinggi lah. Saya rasa bersyukurlah apa yang perikanan bagi itu untuk nelayan. Saya anggap blok saya ini berjaya lah. Kemudian dengan keadaan sekarang ni benih pun banyak, pengeluaran pun ada sikit. Jadi saya rasa banggalah dengan bantuan yang diberi oleh perikanan kepada blok 21.
Kerjasama dalam penyelidikan ini amat penting kerana ini menentukan salah satu faktor kejayaan, dan apa yang kita harapkan adalah kerjasama yang berterusan daripada pihak pengurusan, terutama daripada pejabat perikanan negeri, komuniti setempat dan juga pihak-pihak berkepentingan yang terlibat dalam kajian dan juga operasi kebun kerang ini. Okey, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih yang kita buat di Lekir ni. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri lah sebab support daripada Kerajaan Negeri. Yang pertama, dia mewawatalkan Pak Era Lekir itu kepada jabatan, buatlah apa nak buat itu. Yang kedua, Jabatan Negeri memberi sikit peruntukan sebanyak 320,000 rasanya tahun lepas, tahun 2019 yang kita buat program tu. And then itulah bila kita ni kita akan luaskan bukan di Lekir saja. Saya minta kita akan banyakkan di kawasan daerah lain, terutamanya di Kerian, dulu memang tempat pengeluaran kerang, dan di daerah Laut Matang dan juga di daerah Hilir Perak, Bagan Datuk tadi. Jadi dengan adanya projek kerang ni, saya mempunyai harapan yang tinggilah supaya ia dapat diteruskan dan dapat diuruskan dengan lebih baik dan secara lestarilah demi untuk kelangsungan projek ini supaya dapat meningkatkan pengelolaan aquaculture negara. Hasil projek kerang ini telah memberi manfaat kepada golongan nelayan berpendapatan rendah untuk melibatkan diri dalam peternakan kerang. Hasil projek ini juga akan dapat meningkatkan pengeluaran benih kerang negara serta membantu melestarikan sumber perikanan negara. Sekian saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.